saya suruh keluar, dia tak keluar, tetapi dia menunjukkan isyarat untuk ancam saya seperti nak bunuh saya. Assalamualaikum. Hello, hi. Anda bersama saya Aiman Hafiz daripada Warehouse Production. Okey. Hari ni kita ada slot baru yang bertajuk Mai Nak Cerita. Okey, Mai Nak Cerita ni dia sembang santai. Dia tak ada yang straight forward untuk semua hantu saja, memang tak ada. Okey. Kita cerita benda-benda pelik, benda-benda yang hangat, okey. Hari ni kita ada tetamu istimewa. Okey, daripada Kulim kita bawa dia. Siapa pernah tengok Solo Ambush? Yang pergi cari hantu seorang-seorang tu? Pernah tengok? Ini dia Abang Hani kita daripada Solo Ambush. Okey, Assalamualaikum bang. Okay, Waalaikumsalam dan Assalamualaikum semua kepada yang menonton. Saya panggil aku Abang Hani lah. Abang Hani. Okey. Selaku yang banyak dikenali sebagai Solo Ambush. Okey, solo seorangan, ambush gempur. So gempur berseorangan di tempat-tempat yang mistik, yang paranormal, yang abnormal, yang perlu dirungkaikan. Itu maksud Solo Ambush. Yang mana tertanya-tanya maksud Solo Ambush, yang tu maksud dia. Okey bang, kita ada banyak soalan daripada kita punya fan. Soalan yang pertama yang banyak saya dapat lah, pernah kahwin belum? Dah kahwin. Dah kahwin? Dan punya 3 cahaya mata. 3 cahaya mata. Ramai orang kata abang ni bujang sebab dia duk pergi tempat-tempat macam tu seorang-seorang. Tapi dah kahwin ada 3 anak. Okey, ada lagi itu soalan bang. Orang cakap lah, okay, kalau kita pergi tempat-tempat macam tu, kita balik mai, dia ikut. Lepas tu kacau anak, kacau bini, orang kata lah. Apa pendapat bang? Ada saya share yang betul ya, yang betul apa yang terjadi ya. Ada kes dia ikut dan ada kes sampai ke rumah dan ada kes dia ikut, saya stop dia, saya suruh dia jangan ikut. Memang ada, memang berlaku. So itu adalah perkara biasa dalam saya membuat Solo Ambush. Memang selalu ada lah. Kira masa abang pergi tempat tu tak rasa apa, masa balik pun ada kan macam mana? Masa pergi tempat tu memang ada. Okey. Dia berlega-lega, ada yang boleh capture dengan kamera, ada yang tak boleh capture dengan kamera tapi ada di hadapan. Kebanyakannya ada di hadapan tapi tak boleh capture dengan kamera. So saya banyak diam. Dan bila saya off kamera, masa tu lah dia duk main dekat-dekat, start kereta pun tak boleh. Lepas tu saya mula sound dia, kata, kau tak kacau lagi kereta aku tak boleh start, nanti kau kena. Selalunya boleh start lah. Dan ada juga kes, saya turun, kalau di Gunung Jerai, saya turun. Aura yang dirasa ataupun merumah memang kuat. Itu saya terpaksa berhenti dan saya keluar. Saya terpaksa berkata, okey, jangan ikut aku. Dan ada juga kes, sampai di rumah, semasa saya tidur, bila saya buka mata, saya nampak dia pun terkejut tengok saya. Sampai tahap tu. Itu dalam 2 tahun yang lepas. Tapi sekarang ni saya dah take precaution. Sebelum saya balik, saya akan pesan siap-siap, kata jangan ikut atau apa saja. Dan so far alhamdulillah tak ada apa lagi dengan saya. So kita dah bercakap masa abang nak start kereta tak boleh. Dia macam Combi cakap yang tak boleh start motor tu pun sama juga okey tak? Possible lah. Possible. Sebab benda ni benda halus, kita tak nampak. So dia boleh mengganggu benda-benda yang kita tak nampak. Okey. Benda tak nampak macam dalaman kita. Motor, dalaman motor, kereta, dalaman kereta, burger, dalaman burger. So apa saja kita nak buat kena mulakan dengan bismillah. Itu boleh benda kecil tapi dia ada signifikan, mana yang sangat signifikan. Okay, bismillah tu penting kan. Kita sebagai orang Islam kan, nak buat apa-apa bangun pagi bismillah, nak pergi mana bismillah. Hak tu kira pendinding paling kuat. Bismillah ni dia pengalaman aku lah kan. Bismillah ni dia mengikhlaskan diri kita. So niat kita tu kena okey. Niat kena betul lah. Tu sebab kalau kita nak sebut dalam konteks lagi besar lah, kepada non-Muslim, apa pun niat kena okey juga. Semua bergantung pada niat. Okey. Lagi satu soalan yang ramai orang nak tanya lah. Sejak bila, kenapa tiba-tiba berminat nak buat benda ni? Takkan bangun-bangun tidur, aku nak pergi ambat tu. Kau ada pengalaman yang membuat abang nak buat macam ni ke? Cerita dia, saya sendiri tak tahu kata adanya paranormal di Malaysia ni. Saya pun tak tahu menahu tentang paranormal di Malaysia ni. Cuma saya adalah pendaki gunung yang tegar. Saya dulu pendaki gunung yang tegar. Saya naik gunung tertinggi di Malaysia, gunung Gerapi di Indonesia, Gunung Saji di Iran. Saya pergi ke Annapurna Base Camp. Saya balik Malaysia, saya bosan. Saya tetap pergi seorang. Masuk gunung pun saya buat seorang. Tapi saya buat kelainan, saya buat video live sambil naik. Lepas tu ada beberapa grup
saya tak tahu lagi, tapi satu grup yang nama pelik-pelik. Ini paranormal lah, ini paranormal, dia cabar saya. Setakat naik bukit ni siapa pun boleh cuba pergi Highland Tower. Dekat situlah saya naik Highland Tower seorang. Saya mula kenal, banyaknya grup-grup paranormal. Baru saya tahu, ini paranormal, ini yang dikatakan paranormal. Itu yang aku belasah ya. Kira atas cabaran dengan ingin tahu. Ingin tahu dan kajian. Dengan kajian sekali. Saya orang sains. So bila saya bila saya lalu satu tempat tu, saya perasaan ingin tahu berserta dengan kajian. Saya akan cuba relate sains, logik dengan mistik. Saya kaji yang tu. Combine semua sekali. Untuk mendapatkan penjelasan kepada hampa semua. So daripada benda yang tak logik, kita boleh faham apakah sains behind. Wah cakap Inggeris. Betul lah. Sebab tak maaf cakap lah, orang kita lah, terutama orang Malaysia, benda tak faham sikit jin. Macam kami selalu kenal magic. Kita buat magic ni, makcik tu lalu belakang tu semua jin semua ni. So sikit-sikit salah jin. Sikit-sikit salah jin. Tetapi ada certain kebanyakan kes benda yang tak difahami adalah mempunyai penjelasan saintifik. Okey, penjelasan saintifik. Okay, contoh dia macam kalau duduk rumah flat dengar bunyi guli, bunyi perabot ubah-ubah. Yang tu bunyi baik-baik betul. Tapi orang kita, rumah atas ni ada benda ni, kena baca Yasin ni. Baca Yasin tiap-tiap minggu, jangan bila ada gangguan je. Okey, kalau nak tahu lah, abang ni dia bukan kat Malaysia aja. Saya pernah tengok video abang dekat Suicide Forest dekat Jepun, betul? Ya. Lagi satu dekat Bali dah satu lah. Bali Badugol Hotel. Lain macam bunyi dah, Badigol Hotel. Salah cakap kan, man. Kepada owner Badigol Hotel minta maaf. Badugol Hotel. Badigol Hotel. Dengan Vietnam. Vietnam. Okey, kalau nak compare luar negara dengan Malaysia, mana lagi shock, mana lagi ada challenge? Bagi saya ada pro and con. Tempat masing-masing dia ada kelebihan dan kekurangan. Kalau macam di Suicide Forest Japan, Okigahara, dia punya kelebihan dia hutan dia tak berbunyi langsung. Dan tak bunyi langsung, walaupun ada serangga yang bunyi macam kita, tapi tak bunyi, sunyi sepi. Okey. Dan challenge dia, tekanan dia kuat dan panjang juga cerita. Saya just bagi tahu, Okigahara ni challenge dia tiada bunyi, tekanan dia kuat dan adanya benda-benda termasuk semasa saya pergi tu ada harimau. Saya cuba panggil dia tak turun. Yang memberi tekanan kuat tu sejenis makhluk entiti. Saya suruh keluar, dia tak keluar, tetapi dia menunjukkan isyarat untuk ancam saya seperti nak bunuh saya. Okey, tu di Okigahara. Kalau di Badugol Hotel Bali Bali, saya cuma nampak persis seperti naga yang bersisik hitam dan bertatahkan permata hijau. Saya cuma nampak. Dia nampak ni, orang akan question, kau nampak macam mana? Dia live ke atau macam mana? Okay. So dia separa sedar. Kalau korang bermimpi, pada satu tahap bila korang mimpi, korang boleh sedar mimpi itu, dia macam tu. Okay. Dan tak ada orang boleh nampak absolut, melainkan ada certain condition lah. Certain condition tu saya masukkan panjang lagi. Itu yang saya cerita pasal di Badugol, challenge dia ada, tapi dia hanya menunjukkan feedback dengan angin, dengan pergerakan, dan dia baling batu. Di Malaysia pula, di Vietnam, masa malam yang saya lalu tu, dia hanya memberi angin saja, pokok banyak. Satu pokok je berangin, yang lain duduk statik. Masa tu saya dikubur di Ho Chi Minh, kubur terbesar di Ho Chi Minh. Lepas tu di Malaysia, tapi itulah saya nak judge yang mana satu tempat yang paling rare. Saya still rasa macam Malaysia lagi lah. Malaysia lagi best. Malaysia best. Lagi challenge lagi best. Tapi kalau untuk kajian macam saya punya kajian, saya rasa di luar pun ada juga yang best, perlu dilengkapkan. Tapi buat masa sekarang, saya rasa Malaysia ni mempunyai spot-spot yang variance, yang berlainan. Kalau Okigahara ni dia macam mana nak cakap, dia macam tak memberi, dia mencabar, tapi saya rasa still okay. Kalau macam di Badugol ni Badugol ni daripada Badugol ni dia, macam saya cakap,
saya shortkan perbincangan, Malaysia ada banyak tempat-tempat yang perlu dirungkai berbanding dengan negara lain. Kira lagi banyak lah. Tapi Jepun, Okigahara, saya beri rating sebanyak 6 bintang Per 10. per 10. Kalau di Malaysia yang dikatakan paling seram di Highland Tower, Kelly Castle, saya bagi dalam 3 bintang. 3 per 5 per 10? Per 10. Per 10? Tu paling seram 3 per 10 tu. Okey, Highland Tower ni saya berminat betul lah. Sebab movie pun banyak, cerita yang saya kaji pun banyak juga kan. Sebab banyak orang meninggal kat situ. Innalillah, Fatihah lah untuk roh-roh yang meninggal tu. Okey. Sebab ramai orang cakap situ tempat orang duk buang jin, nak pergi menuntut, nak pergi cari barang, okay, nak pergi minta number. Cakap tak apa dengar kat mic. Apa dengar. Okey, masa abang masuk tu, abang masuk semua ada kebenaran tu. Okey, kita ada kebenaran nak masuk. Okey, masuk. Kat part mana yang abang rasa dia Okey, bagi saya entiti ni dia ada di Highland Tower tetapi dia tidak mengancam. Okey, dia ada 3 blok. Okay. Blok yang ketiga tu yang collapse. Yang 2 blok lagi dia abandon. Okey, dia tertinggal. Saya naik kedua-dua blok tu, dia memang ada. Okey. Terlibat. Saya cuba dapatkan bukti melalui videos. Okay. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Saya ada muatkan dalam saya punya YouTube. Saya boleh tengok dalam tu saya punya bukti tu. Dan bagi saya Highland Tower ni dia berbahaya. Entiti adalah nombor 2. Yang pertama, entiti adalah nombor 2. Okay. Tetapi yang paling berbahaya adalah tanah tempat yang dibina tu. Struktur dia lah. Struktur dia. Okay. Sebab struktur dia tak kuat untuk menahan tanah struktur piling tu. Sebab sebenarnya itu adalah laluan sungai. Okay. Masa saya pergi situ, saya check balik sungai daripada atas bukit tu, dia orang just directed macam tu saja. So air akan mengalir ke sini dan pada masa yang sama dia akan still mengalir ke sini dan melemahkan struktur. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Itu still boleh mendap lagi lah. Boleh mendap. Masa saya sampai memang dah banyak lumpur. Tunggu masa je dia nak collapse untuk bangunan yang kedua tu. Agak bahaya jugalah. Entiti nombor 2. Entiti nombor 2. Sebab bagi saya Highland Tower ni dia seram. Okay. Sebab appearance dia punya appearance dia kan nampak lumut apa semua. Dia seram. Ada entiti saya jumpa juga mata tengok saya macam tu. Semua ada dalam YouTube. Tapi dia tak memudaratkan orang. Dia just stay situ. Melainkan sesekiranya yang kita dengar kru penggambaran masuk kena rasuk lah apalah. Okay. Mungkin dia pada keadaan yang terlalu lemah. Mungkin dia sakit, mungkin dia demam, mungkin dia tak mentally prepare for that lah. Dia masuk dia tengok itu dia seram dah. Lemah dia senang nak masuk lah. Dia macam mempersilakan benda tu masuk. Okey, ni lagi tu soalan penting. Sepanjang abang duk pergi ni pernah masuk dalam badan tak benda? Tak pernah langsung. Percubaan tu pernah tapi percubaan saya tahan lah. Boleh tahan. So kita kena kuat lah nak tolak lah. Kena kuat. Cerita dia sebenarnya setiap manusia ni dia ada kekuatan lah. Iaitu simple term, iaitu keyakinan diri ya. Keyakinan diri. Kalau korang yakin dengan diri korang, kalau hampa yakin hampa boleh tahan benda ni boleh masuk. Macam mana? Cuba tanya diri. Kalau benda tu menyemar depan ni, hampa nak buat apa? Hampa nak lari ke? Atau hampa nak tarik nafas? Atau hampa nak relax atau panik? Kalau anda boleh relax tanpa panik, itu adalah nombor 1. Kalau anda boleh berdiri, tengok lagi, itulah nombor 2. Tapi kalau anda patah boleh lari tak cukup tanah sampai tak ingat tanah, itu bahaya. Tanya diri sendiri dan jawab sendiri, fikir sendiri. Dia lagi syok lah kalau kita lari kan. Tapi kita tak boleh marah juga. Tu kerja dia. Betul. Tu kerja dia. Betul. Okay, kita masuk itu dia tu kerja dia nak bagi kita sesat, nak bagi kita takut. Tapi kalau kita lari, ya kerja aku senang. Dia kadang-kadang bila dia kacau orang, macam kita lah kacau budak-budak. Budak-budak Riau, seronok. Bom kita buat lagi. Macam kawan-kawan kita geletek, dia kita nak geletek lagi. Contoh kan. So benda ni pun sama, dia akan kacau sampai dia jadi lagi seronok. Yang tu dah cerita dah. Okey. Ya. Ada soalan ya? Okey bang. Kenaan Highland Tower kan, abang pernah dengar tak satu kisah dulu dia pernah viral. Dia viral kata dia masuk dalam tu dan dengan a few kawan lah. Tapi dia keluar memang masa kawan dia tinggal dalam tu, dia keluar dengan entiti. Apa pandangan abang tu? Kemungkinan boleh jadi. Sebab saya sendiri pun pernah naik satu gunung di Kelantan. Gunung tu nama Gunung Cinta Wangsa. Saya naik seorang, masa saya turun, kemah pembalak tu
Dia masa saya turun seorang-seorang, saya naik waktu malam. Petang besoknya saya turun pada waktu petang sampai malam. Saya sampai kat dia orang, saya salam. Dia kata, selamat kembali ya, seorang-seorang selamat ya. Selamat. Mana seorang lagi, dia tanya. Saya kata, seorang lagi siapa dia? Tadi ni baru jalan kami nampak masa turun tu, nampak lah berjalan. Kami nampak. Seorang. Betul, kami nampak. Masa tu kongsi balak ni, dia ada macam perumahan kan. Tanya anak buah saya, semua kata, kami nampak bang, seorang lagi pegang lagi satu toslet. Saya pegang satu je. Lepas tu saya cakap, mungkin dia hantar aku sampai ke sini lah kot. Jauh dia hantar. Lepas tu sambung balik cerita, lantak dia lah. Possible lah. Kira benda tu boleh merupa dia ikut keluar jadi dua. Okay, ni kita menarik sikit. Baru ni pun buat pasal Bukit Lengkok tu. Okay, kira kita punya host pun dah cerita pasal Bukit Lengkok. Alright. Kat komen kami jangan cerita lah sebab kami cerita macam tu je. Tapi saya tengok live abang dah pergi seorang-seorang dah. Okay, kat komen tu tengah baca. Apa benda ni? Bapa cakap macam tu kat tempat-tempat cerah boleh lah. Tu tak faham juga kenapa. Abang ni dah pergi seorang-seorang tau. Seorang-seorang. Jalan tu dah sunyi, gelap. Still tak puas hati lagi. Pandangan abang lah. Orang kita nak buang. Pandangan saya tak boleh tutup mulut orang lah. Nombor satu, saya tak boleh tutup mulut orang. Nombor dua, saya tak boleh kontrol kepala orang. Macam mana dia fikir, apa dia nak buat, saya tak boleh kontrol. Dia boleh kata apa saja, dia boleh sebut apa saja, tetapi saya kesal dengan penyataan macam tu. Iya. Sebab sepatutnya sesiapa yang menonton seseorang yang cuba menemukan misteri, dia patut lebih banyak berfikir. Why this, why that. Lepas tu cuba tengok, cuba berfikir. Saya selalu sebut expect less, think more. Okay, so banyak berfikir, letakkan ayat yang lebih konstruktif. Bila letak ayat lebih konstruktif, orang lain kan akan bagi komen yang konstruktif, so that saya akan lebih fokus, saya akan lebih bersemangat, dan pada masa yang sama masyarakat kita akan menjadi satu masyarakat yang better thinker, mentally better. So kita boleh explore luas. Ini kata ni apa, tak ada kerja. Come on gang. Ini semua macam marah budak-budak kan. Pasal pemikiran tu kena up. Dah pi dah, still boleh persoal. Okey, tapi yang syoknya, masa abang pi tu kat jalan kan, dia cakap macam tu. Tapi bila abang ni lari masuk hutan, hilang komen dia. Hilang. Tak timbul dah, tak bunyi kata apa, tempat gelap lah. Masuk hutan pun still benda sama. Abang panggil. Okey. Abang panggil tu kebanyakan yang abang panggil lah. Okey. Dalam kamera memang payah nak nampak betul. Okey, masa abang panggil, pernah abang nampak kat tepi tapi kat kamera tak ada. Kau selalu macam tu. Selalu macam tu. Sangat selalu. Cerita dia sebab mereka ni wujud di dunia halus kita sebut gap, kita halus mungkin kamera sensor ni dia tak develop for that particle entity, so that dia tak boleh nak capture. Selalunya saya tengok ada depan tapi kamera ada. Saya kata, oi geng, tak nampak ke? Ke depan tapi kamera tak ada. Saya akan kata, hampa tak nampak ke semua ni? Hampa tak nampak ke? Orang kata saya gila. Dah ni bila saya live, tengok ada, tengok tak ada, saya buat tak tahu, lantak kau. Kadang-kadang saya kata, keluar. Dia ada kat tu. Dia ada lah, tapi tengok tak ada lagi. Hantar kau. Macam boleh Bukit Lengkok tu, saya naik atas sebab saya nampak ada objek yang berlari. Tu saya ligan tu. Bila ligan nampak macam mata dua mata tu, yang tu dah hilang masuk semok. Yang semok bergegang tu, goyang tu. Saya cuba pergi tengok. Saya suspek antara babi atau binatang, tapi tiba-tiba masa saya dekat tu dia dah berhenti. Lepas tu monyet dekat atas lari kan. Dekat. Lepas tu lantak bilah. Yang cuma misteri tu mata merah tu. Dan apa yang saya cuba nak cakap, kawasan dalam hutan je bahaya. Korang naik motor janganlah naik motor masuk hutan. Pakai jalan tu sudahlah. Itu je. Bila kat jalan tu sekarang pun dah dalam jalan mau cantik dah. Cantik, memang cantik. Tapi dulu gelap sikit lah. Okey. So, ya ada soalan ke? Tak apa lalat. Lalat. Jangan macam tu, terkejut aku. Okey, Zat, sebelum tu bateri kita okey lagi kan? Bateri kita okey. Alright. Komen mulut orang kita tak boleh tutup, betul? Okey. Ke tempat paling seram, Kelly's Castle. Kelly's Castle tu tempat dia tempat pelancongan, betul? Tapi dia punya aura tu ada lagi. Okey, Kelly's Castle dia masih ada. Cuma dia lebih mesra pelanggan.
Sebab So pelanggan bang. sebab dia dikunjungi oleh pengunjung, okey. Saya pernah kata banyak kali untuk pengunjung, jangan takut, datang saja tengok. Sebab sebelum saya merungkai tu, saya dijemput oleh bos kelihasa untuk pergi merungkai, tengok apa terjadi apa semua, dan saya ada letak lilin tu terbang, okey. So ada feedback, dia tak memudaratkan orang, dan saya pun sendiri kata dekat entiti tu selepas dia baling lilin tu, saya cakap lepas ni jangan kacau pengunjung. Tapi saya dengar bisikan, dia kata fine, dia tak kata fine lah, dia kata okey, tapi pengunjung kena behave, kena okey lah, kena, tak boleh buat sesuatu buang sampah lah, apalah, kena behave, okey. Macam masuk rumah orang lah. Okey. Adab juga adab. Lagi satu, macam ramai orang saya tengok ke bawah, ya abang ni cakap besar lah masuk tempat macam tu, sekali dia buat apa-apa. Saya faham apa abang ni buat. Saya faham apa abang ni buat, okey. Yang saya faham lah, abang nak didik orang kita jangan terlalu takut sangat dengan benda-benda tu. Itu salah satu jawapan. Asyik baik faham. Okey, yang mana duk condemn kita cakap besar tu, abang ada apa-apa jawapan tak? Okey, seperti yang Aiman kata tadi ya, nombor 1, jangan terlalu takut. Betul-betul. Kerana mesej suruh ilmu sebenarnya untuk memberitahu masyarakat, jangan terlalu takut dan jangan terlalu pegang pada pantang yang dibuat tanpa soal sedikit, okey. Jangan terlalu takut. Dan nombor 2 adalah ia satu provokasi melampau yang saya buat untuk membuatkan entiti ini bertindak balas. Okey. Saya menyanyi, saya cabar, saya makan burger. Bukan saya nak tunjuk saya berani, no, tapi saya membuat provokasi. Okey, bila dia tengok cilaka Mamat ni, berani dia. Baru ni saya buat konsert. Sekarang ni ramai orang minta saya konsert. Tapi itu adalah provokasi. Okey, provokasi. Saya nak tengok feedback. Kalau saya buat macam ni, saya tunjuk saya ni riak, apa feedback dia? Apa yang dia boleh buat? Paling teruk dia buat apa? Paling teruk lah, kita tanya yang paling heavy lah. Paling heavy dia hilangkan kasut dengan teddy bear saya tu. Video yang makan burger boring tu lah. Lokasi mana? Itu di quarters Sungai Petani. Kasut dengan tu dia tarik keluar. Tu paling heavy. Tapi bagi saya tak mau yang tu. Saya nak dia muncul. Sebab setakat tarik ni budak-budak boleh tarik kan. So pemahaman kita kena betul. Dia hanya mampu menarik itu saja, tapi dia tak mampu menarik kita, menarik baju, menarik perut. Dia tak mampu. Okay, macam dulu masa saya study dulu kan. Okay, ada satu rancangan daripada Indonesia, Entiti Bukti. Aku boleh sebut ke? tak kena saman kan? Tak apa tahu sebut. Entiti Bukti ni memang lama dah, okay. Dia pergi rekod, nampak benda tu seketui. Saya tahu benda tu memang fake. Dia Robi punya fake lah, nampak sangat lah. Tapi ada 9 orang tengok, 8 orang kata benda tu betul. Wih, takut ni, bahaya ni. Saya cakap, hampa takut wah. Dia duduk kat sana, kalau ada pun hampa semayang kan. Kita takkan dia nak main kacau, hampa tak kacau dah. Jangan cakap besar. Sebab benda-benda macam tu saya rasa, okay, dia melampau sangat. Dia corrupt kita punya mind. Actually, sebenarnya benda ni saya dah kaji lama. Saya dah buat refer lama. Kita sejak kecil ditakut-takutkan dengan hantu. Contoh itu silap. Bila hantu ambil. Pipi hantu ambil. Pipi lah hantu ambil. Kita sejak kecil lah. So benda tu dia impact kita sehingga dewasa. Bukan saja bak hantu. Kita nak buat, contoh kita nak buat bisnes pun kita takut. Kita nak explore sesuatu yang baru pun kita takut. Segala-galanya takut lah. So bila takut nak ke mana? Ke sini je lah, tak ke mana lah. So salah satu misi Surah Embu, dia nak pecahkan tempurung ketakutan tu, supaya masyarakat kita lebih suka explore, suka keluar, suka explore inovatif, idea baru. Itu salah satu yang tersirat lah. Saya dah buka lah rahsia Surah Embu banyak ni. Kat live lah. Temu buat eksklusif lah. Sebab ramai yang tak faham. Okay. So apa pendapat Aiman dengan jawapan saya tu? Make sense? Menjawab soalan. Kira yang mana tak faham tu lepas tengok ni, harap-harap faham lah. Jangan ada persoal sebab apa dia pergi sana, sebab apa dia panggil. Semua bersebab, bukan nak tunjuk hebat, bukan nak tunjuk hero. Saya tanya satu lah ni, ada bayaran tak? Ada pihak lain bayar tak? Tak ada bayaran. Self-funding. Sendiri. Untuk apa dia pergi? Kalau kata ada orang pergi, okay, kebaikan 10,000 hampir buat hebat kat sana. Hak tu kita boleh nampak dia punya
Dek isi muka dia passion nak buat benda tu ke dia buat sebab bayaran? Ada beza, sangat berbeza. Sebab sorry geng-geng lain adalah yang tengok 2-3 tau. Yang ni saya boleh nampak lah, hak ni memang nak hambat view, nak duit. Hak ni ada lagi 2-3 memang betul-betul dia punya passion dalaman nak pecahkan stigma lama orang kita. Memang nak tunjuk benda tu, memang dia punya minat. Dia memang lama dah minat. Okay, dia ada beza dulu tu. Ada setengah saya buat fake lagi. Gantung kain kat dah. Oh tu nampak. Tu tarik hilang. Tu magic kami pun boleh buat. Yang macam Abah Hani duk pi ni, dia pergi serbu. Dia pergi panggil, ada gangguan sikit-sikit. Okey, hak tu yang point saya boleh nampak memang betul. Okey, kalau suruh saya pergi seorang-seorang pun InsyaAllah lah pi. Tapi tak sejauh macam Abang ni pi lah. Pi mungkin ya sayang panggil balik lah. Kita balik. Ya Ahmad dia macam ni. Sesiapa yang ragu-ragu, kita tak tahan ragu-ragu. Kita tak tahan. Bagi saya senang saja. Sama ada cuba sekali pergi seorang-seorang. Dan kepada sesiapa yang bukan tak percaya, masih ragu-ragu dan masih rasa macam alah aku pun boleh, alah dia sesuatu yang baik, itu dah tanda yang baik. Okay, ambil bantal, ambil toto, bawa ke kubur, tidur satu malam. Kalau kau boleh tahan sampai esok pagi, yes, kau memang tak percaya pada benda entiti. Kalau tiba-tiba kau rasa ragu-ragu tu, jawablah sendiri. Sebab apa tak berani? Sebab apa tak berani? Okey. Okey, tu orang kita takut dengan kubur. Okey, satu nak tolong jawab lah sebab ni saya pun tanya ustaz. Tanya sebab takut ada roh banyak macam tu. Orang yang meninggal terputus hubungan dia dengan dunia. Dia tak akan ada roh kat sini, ada pun jin setan. Okey. Jangan takut dengan kubur, jangan takut dengan masjid. Okey. Kalau nak, janganlah duk pergi masuk hutan. Okey, jalan-jalan biasa yang orang duk kata seram ni sekadar berkongsi pengalaman. Kalau hampa lalu nampak. Ahmad, yang kubur tu, aku live dekat Vietnam. Yang kubur Vietnam. Kalau aku bagi tahu mesti orang terkejut. Aku rasa satu perasaan yang aman lah. So aku tak tahulah, mungkin roh tu dah terlalu aman aku. Sampai kalau tengok balik video aku tidur atas kubur tu. Lepas tu siap menyanyi, lepas tu siap senaman. Orang kata aku gila. Actually itu adalah provokasi ya. Bukannya saya nak tunjuk lebih hebat. No, provokasi. Okey. Memang tak ada roh menurut saya. Memang tak ada roh. Okey. Berapa lama lagi abang nak buat benda ni? Saya tengoklah mungkin lagi setahun. Sebab saya masih actually saya cuba break international level. Okay. Saya akan cuba kita tengoklah. Saya sekarang cuba dapatkan mungkin sedikit penaja untuk buat episod TV. Saya cuba mencari, lepas tu saya akan explore Asia sekiranya ada kesempatan atau ada sponsorship. Dan selepas Asia, kalau saya dapat TV selepas Asia, mungkin saya akan cuba break international level. Dan my last stop is Bermuda Triangle. Memang teringin nak pergi lah situ. Memang teringin. Itu adalah my last stop, Bermuda Triangle. Kita tengoklah macam mana. Sponsor-sponsor yang duk tengok tu support dah sikit. Takkan nak harap rancangan luar nak angkat orang kita duk ada. Ya, soalan. Okey, tak. Mungkin Abang nak jawab soalan yang saya nak bagi tadi. Saya tanya bagi tadi kat mana tempat yang international yang nak pergi dengar. Bermuda Abang cakap Bermuda Triangle. Kalau beri second option lah, kat mana orang nak pergi? Betul-betul kalau abang tak pergi, orang rasa abang buat benda ni waste lah. Macam mana? Kalau macam cakap dia nak pergi Bermuda Triangle, tempat yang betul nak pergi. Kalau diberi peluang lah pilihan kedua untuk abang pergi tempat ni, kat mana yang betul nak pergi, dan kalau abang rasa abang tak pergi tempat ni, abang rasa apa yang abang buat selama ni waste untuk abang. Kan memang Bermuda Triangle. Bagi aku kata waste tu is not there, because setiap lokasi yang aku pergi tu dia memang ada benda-benda yang boleh aku fikir dan kaji. Semua berbalik lah ke? Berbalik. So the second option, kalau tanya aku nak pergi ke piramid Cairo, ke puncak. Nak ikut? Ke puncak. Nak ikut. Tadi saya ada cakap dalam Telegram, salah seorang fans Solo Embu, dia kata dia memang duduk belajar di sana dan dia share location untuk bukti kata dia ada sana. Dia kata kalau abang ni datang, dia akan sponsor untuk hospitality. Saya cuma concern pasal nak naik piramid yang tertinggi yang di Cairo tu, dia paling besar tu, government tak bagi. Tapi saya nak ke atas itu. Dan kalau ada internet lain, saya boleh buat live, memanjat sambil buat live. Kita tengok. Dia orang tak bagi sebab apa? Mungkin ada sebab mistik atau sebab yang terlalu kuat sehingga kan mereka ban. Nobody can go on the top. So tengoklah macam mana. Mungkin kita pun tak tahu tempat orang macam mana kan.
Semua ni self funding. Sponsor tengok, tolong sponsor. Okay. Ni tengok kalau bagi sponsor confirm hit. Yes. Bagi sponsor confirm Pierre Confirm tunggu A. lagi. Okay, ada orang nak ikut tak Bang Pi? Nama apa Solo Ambush, tapi ada orang DM nak ikut bang. Ada. Tapi tak mau. Tapi bukan saya tak mau, saya tegaskan Solo is solo bersorangan, Ambush gempur bersorangan. Dan saya memegang term tu, saya tak dapat nak minta maaf, saya tak dapat nak ajak dia live sekali penuh. Solo is tetap solo. Kalau nak pergi sendirilah. Kalau nak bekerjasama dengan Solo Ambush, selalunya ada grup-grup paranormal nak bekerjasama, yes boleh. Tetapi in term of kita punya kajian, in term of location, in term of kajian dan location and tengoklah macam mana. Selain tapi masalah itu Solo is solo. Still solo. Still solo. Takkan ada orang kedua ikut lah. Tak ada. Kadang-kadang macam hari Sabtu ni saya nak buat event uji keberanian. Yang tu saya ada kat base dengan beberapa orang admin Solo Ambush. Seorang-seorang akan cuba berjalan. Itu event lain lah. Tapi tu pun still solo lah. Seorang-seorang lah. Dia boleh promote kat sini. Apa macam mana? Berapa hari bulan tu kalau sempat kita promote? Hari Sabtu ni. Hari Sabtu location ni lokasi di Kulim. di Kulim. Okey. Selamat berjaya lah. Saya kerja tak lebih. Sama. Okay, untuk pengetahuan kita punya editor seorang ni, dia memang penakut gila. Jangan tarik pun. Nama dia Au. Okey. Mungkin satu hari kita akan tanya abang ni pot mana yang best. Abang ni bawa, kami tunggu kat bil, kita bawa dia pergi. Dah. Sebab kalau orang berani pergi, depa kata orang berani cari orang menakut. Kami ada calon. Dia sempat lagi tau. Dia tahu siapa takut. Dia sebenarnya sangat simple macam mana nak overcome takut ni. Cuba tanya diri balik. Sebab apa aku takut? Okey. Setiap orang first berhenti salahkan orang. Siapa tak dengar dia kata salahkan mak bapak dia. First berhenti salahkan orang. Sebab apa? Di kubur kita seorang-seorang. Kita tak boleh salahkan wanu, kalau lain no. Yes. Okey, second, tanya diri sendiri, sebab apa kita takut? Okey. Masing-masing ada jawapan sendiri. Saya showkan setiap orang yang tanya diri sendiri sebab apa kita takut, senaraikan 7 jawapan. Lepas tu tengok setiap 7 tu mana satu yang paling signifikan, take top 3. Lepas tu macam mana nak overcome. Kalau tak ada idea macam mana nak overcome, cuba Google. Kalau tak ada idea juga macam mana nak overcome, tanya kawan-kawan. Okey, tanya kawan-kawan. Lepas tu discuss. Aku takut binatang lah. Aku takut paku lah. Aku takut hantu lah. So fikir, kalau betul tu hantu, cuba tengok ada hantu ke tak. Mula-mula tak balik seorang, ajak kawan-kawan. Berjaya overcome satu, berjaya overcome 2, berjaya overcome 3. Then you all start to establish. Tiap-tiap masalah ada jawapan lah. Yes. Tapi jangan simpan seorang-seorang. Sebab manusia ni, kebanyakan manusia dia perlukan perbincangan, dia perlukan geng, orang kata. Dia perlukan geng. So bila ada geng, carilah geng yang konstruktif. Jangan cari geng yang komen yang negatif. So cari geng yang positif, yang konstruktif. Sebab geng-geng ni lah yang akan support. Nak negatif boleh, melawak sekali-sekala boleh ya. Ada up and down. Yes. Tapi kalau nak achieve something, cari kawan yang konstruktif. Macam motivasi lah pula. Jangan seorang-seorang. Ada motivasi. Semua ada. Kita jawab semua soalan. Apa cakap dia boleh bantu orang dekat. Boleh bantu orang pula. Tiba-tiba rasa macam camp motivasi. Sebab kita tengoklah ni. Kalau benda ni dekat luar mau 2000 lebih abang pergi beli. Actually saya nak buat seminar tapi sebab PKP tu saya terpaksa postpone lah. Seminar ni salah satu benda yang salah satu bahan yang akan saya share untuk peserta, tapi tak apalah saya share je lah kan. Dapat free tau. Seminar kena bayar tau. Aku lupa nak jawab apa kan tadi. Abang teruskan. Okey. Kira kalau lepas tu abang stop, abang ada nak didik tak? Actually saya dah kick off satu program saya namakan Protege. Solo Ambush Protege. Saya akan pilih yang paling layak lah, tapi so far daripada 54 orang, 24 orang telah kekal. Dan pada sebab PKP ni everything stop, mungkin lagi sebulan saya akan sambung balik, kita akan filter sampai 3 orang. 3 orang. Maksimum 3. Actually seorang tapi tak apalah, saya tengok semangat dia orang tu di luar dugaan saya. Semua muda-muda lagi? Muda umur 33 ke bawah. Budak-budak muda jangan takut. 33. Muda lagi. 33 ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Okey. Ada yang budak tu umur 19. 19. Perempuan.
Perempuan. Rendah. Apa nak kata apa lagi? Dia comel-comel. Orang tengok dia lah, betul ke ni? Yes, why not? Yang penting jiwa gentai, berani. Lagi satu had ni menarik. Sebab kat bawah tu ramai duk komen, alah abang ni ada pendinding, boleh lah. Okey. Tolong jawab tak? Cerita pasal pendinding ni, biar aku bercakap secara jujur lah. Okey. Aku secara tidak sengaja aku tidak membaca apa-apa ayat Quran kerana ingin benda tu dekat dengan aku. So aku tak ada apa-apa pendinding. Aku open my heart untuk entity to come. Ada yang dekat, kebanyakannya tak mau dekat. I don't know why. Tapi memang tak buat apa-apa pendinding. Tak ada pendinding lah. Siapa yang kata ada pendinding, ada baca-baca, ada tangkai ke apa, abang ni dah jawab memang tak ada apa langsung. Okay? Kita tak perlu benda tu sangat. The point is here, jati diri dan keyakinan diri kena kuat. Okay. Kalau anda kuat, entiti ni susah nak kacau. Kalau anda ada kemahuan, kekuatan, dalaman, entiti ni susah nak kacau. Jangan sampai sakit pening kepala ni, jin ni rasuk aku. Ni duit tak ada, duit tak berkat, jin ambil duit. Kawan tu duduk tak pasal apa aku buat. Apa aku buat? Daripada dia duduk dia kacau nak ambil rasuk hang, padam kau hang. Wah, jin lagi. Jawapan paling famous ni. Mana makanan aku? Jin ambil. Tu jadi jin ambil. Kedai tak laku, jin. Kesian lah kat jin semua. Dia ada cerita bab ni. Saya pernah di salah satu bos kepada satu resort. Dia panggil saya, ni tolong ambush lah aku punya resort sebab pekerja aku kata pula banyak hantu lah. Tak apa, aku support semua, everything A to Z. Kata okay, why not? Bagi tarikh sekian-sekian, aku pergi di Pahang lah. Okay. Buatlah ambush dengan syarat aku kena live. Buatlah ambush, buat tak ada benda lah. Dipendekkan cerita, staff dia malas nak buat kerja waktu malam. Alasan Sikit-sikit jin, sikit nampak kepala. Saya pergi buat, pukul 5 pagi tu saya panggil semua. Okay, now tell me, there's nothing here. So, be honest, be transparent, what's going on? Oh abang, ada, tapi itu 2 tahun yang lalu. Tu jawapan apa? Fine, 2 tahun yang lalu, sekarang tak ada. So, you all boleh buat kerja macam biasa kan? Buah dia pun diam. See, you punya anak buah, I don't know. Management is up to you. You buatlah macam mana pun. salah gaji sampai tahap macam tu. Janganlah. Dia banyak kadang-kadang aku tak buat statement lah. Banyak benda-benda yang aku discover lah. Misteri-misteri. Tak ada tapi hentam. Discover mesti kadang-kadang security duduk, dia pergi merayap mana-mana. Bila bos dia tangkap, oh saya jumpa hantu tak boleh duduk situ. Lepas tu saya terpaksa keluar. Actually dia nak mengelak. Tapi tak semua lah, tak semua. Ada yang betul ke Ada yang betul? betul, ya. Dia ada beza. Kita tengok boleh tahu dia ni betul ke, dia saja buat ke. Dia ada cases lah. Mata abang memang boleh nampak. Kejap pada masa yang ada memang nampak. Pada masa yang kadang-kadang tu tak nampak. Dia bukan 100%. Bukan 100%. Sebab dia bergantung juga pada keadaan. Kalau keadaan, contoh keadaan berkabut selalunya berkabut sedang hujan. Okay. Oh Allah. Ada ayat. Okay. Berkabut sedang hujan selalunya adalah keadaan yang paling senang nampak. Paling optimum lagi lah. Berkabus, hujan dan waktu bulan cerah paling senang nampak. Gabus, hujan, bulan cerah. Semua orang boleh nampak. Potensi nampak. Potensi lah. Diizinkan dah nampak juga. Sebab ada persoalan dia ni pergi mana pun nampak, mata semua orang gelak sama. Sesetengah tu ada individu yang di dalamnya ada entiti yang duduk. Entiti tu pinjam mata dia pun terguna mata dia itu, dia nampak. Itu penjelasan yang aku rasa aku tak mau bagi tahu panjang lah sebab nanti orang salah faham. Biasalah orang kita payah sikit saya cakap depan kena. Yang ni statement jangan duk kena pendengar sampai habis lah. Jangan ambil sekerat apa-apa kat Facebook. Tak faham, tanya. Tak faham tanya. Sebab apa yang saya cakap ni adalah 2/10 tak semua. So bila saya cakap 2/10, ia memerlukan penjelasan yang lanjut. Ya. Kalau nak cerita tu sehari kita duduk ni. 3 hari tak habis. 3 hari. Okey, ni soalan lah. Kita ada penutup kata sebelum tu untuk panggil abang ni pergi ambush tempat-tempat yang seram kat Malaysia, dia ada 4 kriteria. 4. Boleh?
Okey, kalau nak minta, bukan nak minta lah, memberi cadangan pada Cadangan, aku ya. untuk aku consider pergi tengok and check, to investigate. So ada 4 kriteria. Nombor 1, lokasi tersebut hendaklah sangat-sangat seram dan sangat-sangat powerful lah. Apa yang dimasukkan powerful tu kira hampa pipi zus depan mata hampa. Abang pipi nampak dia duduk kresek kaki kan. Pipi dia nampak dia terbang. Tu kira A lah tu. Okey. Kalau dia boleh cekik hampa tu lagi best. Tu lagi best. Dengan pantas beritahu. Nombor 2, internet coverage. Internet kena cantik. Sebab aku buat live bila aku buat live, internet coverage cantik. Setiap semua orang boleh tengok, okey. Kalau tak cantik tak payahlah kan. Dia turun macam mana. Kalau rekod orang kata tipu. Rekod je tipu, kita buat live. Okey. 3. Yang ketiga, kebenaran ataupun accessibility Tempat tu dibenarkan masuk, tak pun perlu minta kebenaran. Okey, perlu minta kebenaran. Kena pastikan kalau nak cadang, tolong aku minta kebenaran untuk pihak aku. Tolong tanya Okay, tolong tanya, tolong investigate, buat kerja sikit. Okey. Yang keempat, lokasi tepat GPS coordinate. Kalau ada GPS coordinate, aku boleh straight away go and ambush. Kalau tidak, nak tanya sana, nak tanya sini, buka send pick up kat mana. Lepas tu kadang-kadang nak sembahyang hajat, mana lokasi teruklah geng. Siapa lagi abang dia tulis nak live ke sebelah, cari jalan ke 3 pun nak live. Ada jadi macam tu ada juga. Sudah. Sebab lokasi kita tak jumpa. Itulah 4 kriterianya. 4 kriteria tu kalau ada, kalau nak jemput, bukan jemput lah, bagi cadangan. Bagi cadangan. Untuk abang ni pergi, okey, boleh direct dekat abang ni dekat Facebook page. Kat Facebook page tu ada link Telegram betul? Link Telegram ataupun propose dekat message dekat page Messenger pun okey lah. Dekat page Messenger pun okey juga. Akan dipertimbangkan. Cicak pun kata betul. Okey. Kalau nak propose kat kami, InsyaAllah. Okey. Kami Wehal Production bukan cerita hantu. Kami tak pergi serbu hantu tu semua, okey. Tapi kami berminat dengan cerita-cerita macam ni. Nak serbu panggil orang lain. Nak serbu panggil orang lain, okey. Kita dalam proses nak menukar minda masyarakat. Ya, kata apa ni? Akhir kata terima kasihlah menjemput aku Abang Ani selaku Sulaiman. Rasa berbesar hati dapat bersama-sama dengan media production Warehouse Production bersama-sama. Dan aku rasa beruntung jumpa semua yang percaya dengan apa yang aku buat dan mengikuti dengan apa yang aku buat serta memberi komen sebab bagi aku ini adalah generasi yang bakal menukarkan minda generasi yang akan datang. Kalau tidak, kalau bukan generasi nak buat, bila lagi? Okey, kita tak dapat tukarkan minda masyarakat. Sebab bagi aku ini adalah satu tanggungjawab pada masyarakat. Sebab tu I willing to invest time, money and energy kan. So pada masa yang sama, terima kasih banyak-banyak dan saya harap Warehouse Media Production terus maju jaya dan I'm looking forward kalau ada apa-apa kerjasama yang boleh kita buat masa depan. Yes, why not? Okay, terima kasih banyak. Right, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Mai nak cerita. Tu duk tengok apa lagi habis dah. Tapi sebelum tu ingat jangan lupa tekan button subscribe kat bawah tu. Nampak lonceng sebelah tu pun tekan kat, okey. Jangan lupa like, share, betul like Facebook page kami, like YouTube channel kami, share banyak-banyak. Bagi kami famous.